ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang baik, untuk kita jadikan dia sebagai panduan pedoman kita untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita daripada bab menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Ruang-ruang untuk kita buat baik ini cukup banyak. Tunggu kita nak pilih, nak buat ataupun tak mau buat sahaja. Benda baik ni cukup banyak. Apatah lagi nanti kita akan jumpa hadis yang menerangkan hanya bagi orang perah susu daripada binatang ternakan kita. Hak tu pun dikira beri kebaikan. Kita disebut kata paling tinggi di antara kebaikan 40 perkara yang dikategorikan dengan kebaikan bagi kambing ataupun bagi unta, habuan orang tu perah lalu dia minum daripada susu binatang ternakan kita tadi, juga disebut di antara kebaikan yang tertinggi di antara 40 perkara. Nanti kita akan tengok dalam hadis ini disebutkan kebaikan yang banyak. Dan ada sebagian ulama dia menerangkan macam mana yang Nabi sebut kata ada 40. Tak mana yang katakan 40 tu. Lalu ulama menghuraikan. Ulama menyebutkan ada yang bilang cukup, ada bilang tak cukup, ada yang bilang lebih pun ada. Sebab apa jadi macam tu nanti kita akan huraikan dalam hadis, insya-Allah hadis yang ketiga daripada hadis yang akan kita baca malam ni. Dan pada malam ni kita akan sambung pada hadis yang ke-137 di muka surat 185. Hadis yang ke-137 yang ada di tangan anda ni lah. Hadis yang ke-137 masih lagi dalam bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu qala arada banu salimata ay yantaqilu qurbal masjid fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalika faqala bani salamah diyarakum tuktab atharukum rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajatan. Wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu fi riwayati Anas radhiyallahu anhu. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Bani Salimata. Bukan Bani Salamah, Bani Salimah. Salimah bukan Salamah. Ada setengah baca kata Bani Salimah as-Salamah. Banu Salamah. Dia dengan lam fathah dengan lam kasrah. Ini lam kasrah. Banu Salimah daripada Puak Ansar. Banu Salimah ni daripada Puak Ansar, penduduk asal di bumi Madinah daripada kaum Khazraj. Di bumi Madinah ada dua asal usul orang penduduk asal ataupun bangsa Arab di sana. Dia ada dua puak, Khazraj dan juga Aus, bergaduh makan tahun, bergaduh lama dah. Tapi bila mana bertemu dengan Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua, akhirnya mereka masuk Islam. Bila masuk Islam, pada ketika itulah mereka ini hidup dengan aman damai. Yang boleh masuk Islam itu juga diceritakan dalam kitab Sirah Rahiqil Makhtum. Macam mana boleh masuk Islam ni, sebab puak-puak daripada Aus dan juga Khazraj bila kata musim haji itu mereka pakat pi sama-sama lah pi sana. Pakat pi buat haji. Bila dah buat haji ni, lupa dulu persengketaan di kampung ni, pi buat haji tumpu dulu ibadah, tak bergaduh dah. Tapi bila mana berjumpa saja Rasulullah duk cerita kata dia adalah Nabi akhir zaman, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala,
teringat kata-kata yang selalu disebut oleh puak-puak Yahudi yang ada di Madinah. Puak Yahudi yang ada di Madinah ni ada 3 puak. Ada 3 puak Yahudi di Madinah. Paling dekat Qainuqa'. Jauh sikit Nadir dan juga Quraidah. Yang duduk belah selatan tu. Yang duduk dekat dengan kota Madinah, Bani Qainuqa'. Yang jauh sikit Nadir dan juga Quraidah. Mereka duk cerita kata, satu hari nanti akan mai Nabi penyelamat kami. Daripada kalangan kami. Bila dah mai tu, hampa semua akan dimusnahkan. Hampa semua akan diperangi. Aus dan juga Khazraj ni, dia bila kata dia ni penduduk asal di Madinah, terkadang tu dia terlalai. Dia terleka. Macam mana? Macam kita di sini lah. Kita ni orang asal tanah Melayu, kita terlalai terleka. Akhirnya orang luar yang kuasai kita. Benda ni juga pernah berlaku di bumi Madinah, bila mana ekonomi Madinah itu sendiri dikuasai oleh puak-puak Bani Yahudi. Puak-puak Yahudi ni. Puak-puak Yahudi, dia buat kerja, dia ciptakan pekerjaan, kemudian ambil orang Arab ni bekerja dengan mereka. Bila bekerja dengan mereka, dia bagi duit, bagi gaji, kemudian pergi belanja dekat di pasar yang mereka buat. Mereka kuasai ekonomi dengan cara mereka kuasai pasar. Pergi belanja di pasar, duit tu masuk balik ke mereka. Dia bagi duit dekat orang Arab, Aus dan juga Khazraj, kemudian belanja-belanja, mai balik dekat mereka. Kemudian, supaya nampak apa Aus dan juga Khazraj ni tak boleh bangun, tak boleh nak bangkit, tak boleh nak handle sendiri negara mereka, dia cetuskan pula pergaduhan. Puak Yahudi ni, Nadir, Qainuqa' dan juga Quraidah, dia bangkitkan kemarahan di antara 2 puak ni. Bani Qainuqa' dengan satu pihak yang lain, Quraidah dan juga Nadir dengan satu puak yang lain. Duk bertelagah, duk bergaduh. Suruh Nadir, suruh Aus dan juga Khazraj duk bergaduh. Dia bagi duit, hampa beli senjata, hampa serang sana. Hak puak Yahudi sana pula, bagi duit, beli senjata, serang puak ni. Bergaduh sama. Bila dah bergaduh, akhirnya bila mana bertemu saja dengan Rasulullah SAW dalam Bai'atul Aqabah, lalu Nabi mengislamkan mereka. Lalu mempersaudarakan mereka. Bagi tahu kata kita ni asalnya daripada satu umat yang satu. Buat apa nak bergaduh? Hakikatnya kalau berpecah belah, orang luar lah yang akan kuasai kita. Mula dia pun nampak di situ. Dengar kata Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala. Lalu dia pun segera beriman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bai'atul Aqabah yang kedua juga menceritakan mempertahankan maruah, mempertahankan negara, mempertahankan harta sebahagian daripada tuntutan agama. Mereka ni lebih bersemangat lagi. Lepas pada Nabi berhijrah saja, sampai kepada Nabi masuk ke Madinah, lalu Nabi mempersaudarakan di antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Akhirnya orang Islam jadi kuat. Sampai ke peringkat Nabi buat satu pasar khusus bagi orang Islam. Kalau sebelum Islam sampai, orang-orang Arab Madinah ni, Aus dan juga Khazraj ni bergantung harap dengan puak-puak Yahudi. Tapi bila mana Nabi sampai, Nabi mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dan juga Ansar. Muhajirin sahabat-sahabat mai daripada Mekah, Ansar yang penduduk asal di Madinah. Bila mana dipersaudarakan, lalu Nabi kuatkan lagi dengan ekonomi. Nabi wujudkan Suq Manakhah. Suq Manakhah ni kedudukan dia di mana? Tepi Masjid Nabawi. Kalau kita duduk macam mana? Ke arah kiblat, sebelah sana. Sebelah kanan. Arah kiblat sana, sebelah kanan. Ada dataran. Dulu ni sebelum Covid banyak gaklah orang duk berniaga di situ. Tapi dia berniaga jenis buka je bungkus balik macam tu. Sekarang ni tak nampak lagi lah. Tapi di situ, tapak di situ, nama dia Suq Al-Manakhah. Tempat Nabi bangunkan ekonomi orang Islam. Dan di antara penduduk-penduduk Madinah itulah yang disebutkan di sini Banu Salimah. Banu Salimah ni dia tak ceritalah di sini kedudukan rumah depa tak mana yang katakan jauh daripada masjid, nak pindah pergi dekat masjid ni. Tapi disebutkan di sini depa duduk jauh daripada masjid. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Bani Salimah hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Berita itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bersabda kepada mereka. Apa yang berlaku semua dia tanya Rasulullah. Ni Rasulullah macam ni, dia bagi tahu macam ni. Benda apa pun semua dia tanya Rasulullah. Dan biasanya yang tanya ni, yang bagi tahu pada Rasulullah ni daripada sahabat-sahabat yang agak jauh dengan Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, ditunggu saja Nabi bagi tahu apa. Antaranya Umar, Osman, Ali.
Abu Bakar. Bila mana berlaku satu peristiwa, mereka ikut saja, mereka tunggu saja apa yang Nabi nak cerita. Biasanya sahabat-sahabat yang lain ni, yang agak jauh sikit, dia akan mencerita kepada Rasulullah SAW. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perpindahan, keinginan puak-puak Banu Salimah nak berpindah pergi duduk dekat dengan masjid. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah terima berita bahawa kamu semua hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Di bahagian ni kita boleh tengok Nabi sendiri bila mana dengar berita, bukan kata terus pi buat hukuman tak. Dia selidik dulu. Kalau istilahnya orang duk guna kata sekarang ni, tabayun, selidik dulu. Dengar kata satu berita, jangan terima bulat-bulat. Ni salah satu daripada cara kita nak harmonikan kehidupan di dalam masyarakat. Bila mana dengar satu berita berkenaan dengan hai orang lain, jangan cepat-cepat terima bulat-bulat. Melainkan setelah mana kita ambil panduan ataupun dengar betul-betul cerita ni, tasahih dulu. Betul ke aku dengar macam ni, macam ni. Betul ke dengar macam ni? Aku tak sebutlah macam tu. Lepas tu yang aku dengar macam ni, macam mana tolong bagi penerangan sikit benda apa? Cerita dia macam ni. Baru clear. Jangan terus, ni awak macam ni. Nabi tak ada pun salah. Dah, jangan pindah. Pergi duduk sana ni. Jangan duduk. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata macam mana? Dia kata, sesungguhnya aku telah menerima berita bahawa kamu semua hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Nabi kata kepada sahabat-sahabat daripada Banu Salimah, aku dengar kata hampa semua nak berpindah pergi dekat dengan masjid. Betul ke ni? Faqalu, maka wakil ataupun sebahagian daripada Banu Salimah ni kata, na'am ya Rasulullah. Ya betul lah. Qad aradna dhalika. Memang kami nak pindah pergi duduk dekat dengan masjid. Sebab apa ni? Sebab apa? Senang nak pergi masjid. Senang nak ibadah. Senang nak buat-buat apa-apa pun. Macam orang yang duduk pergi umrah, dia pun mesti nak cari apa? Hotel kat masjid. Dia pun nak cari. Lepas pada ni, saya cari jauh. Tak apa. Nak pula ke harga mahal lagi. Baru kemarin keluar berita, harga naik melambung 50%. Ada yang naik 100%. Naik tinggi sungguh. Tapi sebenarnya, harga package daripada Malaysia ni, 7,000, 8,000, sebenarnya kalau bandingkan negara Indonesia, 12,000, 15,000 harga mereka di sana. Dan yang jadi harga melambung tu, wallahu alam ni apa yang anda tahu lah. Cerita 2-3 hari sebenarnya cerita ni lama dah. Bulan 11 lagi. Harga melambung, harga apa? Hotel tukar pergi duduk tempat lain. Kata janji sini, tiba-tiba pergi tempat lain. Bulan 11 lagi. Jemaah nak pergi bulan 11. Itu ni. Ada 160 orang. Nak buat 160 orang. Asalnya duduk hotel dekat tu lah. Hotel Sofah. Asalnya duduk dekat ni. Pergi di sana. Sebelum pergi, masa di KLA, bunyi siap dah. Hotel Sofah kita tak dapat ni. 160 orang ni tak dapat hotel Sofah. Pergi duduk tak mana? Di Swiss Maqam dengan Pullman. Dengan Pullman. Duduk bawah jam besar tu. Tapi jauh lah sikit. Dia yang dekat ni, hotel Sofah tu betul-betul dekat. Turun daripada lift tu, terus jumpa dataran. Tapi kalau kata hotel yang anda sebut tadi, Swiss Maqam dengan Pullman, dia punya nak turun sampai dekat dataran tu, tempat dataran, hak kata jam besar, dataran putih tu nak masuk masjid tu, dia agak jauh sikit. Kalau kata bandingkan dengan hotel Sofah ni, daripada hotel nak pergi ke dataran, daripada bilik lah ceritanya, daripada bilik nak pergi ke dataran, dia pergi duduk, pergi masuk lift, turun, pergi dekat lobi, turun eskalator, terus jumpa dataran. Tapi kalau hotel yang duduk bawah jam ni, mula daripada bilik, turun lift pasal dah. Kemudian bila turun lift tu, dia dalam tu, dia ada 2 tingkat lift. Daripada bilik, turun dekat lobi, di tingkat 5. Kalau di Pullman, turun di tingkat 5, tukar pula lift lain. Turun pula daripada tingkat 5 tadi, turun pula pergi level 0. Keluar daripada lift tu, berjalan pula, barulah sampai ke dataran. Jauh sikit lah. Tapi tak kena panas. Tak kena panas macam jugalah dalam hotel Sofah. Tak jauh mana. Tapi, bila kata dah bertukar ni, orang pakat marah. Apa ni, awak jadi macam ni? Kas scam ke apa ni? Dah bunyi macam tu terus. Kita pula bawa mutawih ke? Abang kata, sebenarnya saya minta maaf lah. Saya tak tahu, saya hanya ditugaskan untuk bimbing jemaah ni buat umrah. Bak hotel, bak penerbangan, bak makan, saya tak tahu yang tu. Cuma nak tanya, saya cerita sekadar mana boleh. Tapi tugas hakiki saya bawa pergi
tawah hanya cerita aja hukum apa semua ni nak buat macam mana, nak niat macam mana, nak pakai kain ihram macam mana, benda apa yang boleh, benda apa yang dilarang. Hak tu tugas saya. Tapi hal lain ni saya tak tahu. Jadi hotel kena duduk jauh sikit. Ni adalah cerita lah sikit berkenaan dengan isu berkenaan dengan harga mahal ni. Macam mana boleh harga mahal ni? Wallahu alam. Tapi yang nak tahunya bila mana orang-orang lain daripada orang Malaysia ni dia bayar duit lebih. Dia bayar duit lebih ke hotel ni. Walaupun hotel ni kita dah book, kita dah bayar dah untuk sebulan, tahu dah jemaah nak masuk, dia boleh skip macam tu saja. Ada yang setengah hotel tu pula, ni duit hampa ambil balik, pandai-pandai lah cari jemaah sampai lah. Oh, pening kepala. Macam mana nak buat? Memang sakit kepala. Tapi bila biasanya kita dah standby benda-benda macam ni. Company-company ni biasanya dah standby dah tahu dah bilik tak dapat, masa turun di Jeddah tu sementara nak sampai di sini dah tahu dah bilik kena pindah apa semua, standby je. Kalau ada yang setengah hotel tu, tak apa kami gantikan dengan hotel ni sebab hotel ni ada orang lain nak masuk. Ada macam tu. Kadang tu dia buat alasan kata kami tak ada ni renovate bilik lah apa semua ada lah. Tapi sebenarnya depa nak ambil habuan lebih lagi. Untuk tengok ni kerana ada orang lain mai tawar harga bilik tu tinggi daripada apa yang kita bayar. Kita bayar dalam 600, 700, dia pun bayar 1000. Sapuk 1000. Hak 600 ni dia bagi duit balik, pandai cari kat mana. Hak tanggungjawab tu, dia cari juga bilik, hotel bilik belakang. Tapi jauh sikit lah. Tapi walau bagaimanapun, dengar pada hadis ini, sebenarnya duduk jauh tu lebih baik. Lebih baik, jangan duduk kira lah. Tapi kalau duduk jauh terus tak mayang, tu berat pula. Jangan pula. Sampai duduk jauh lah kali, mayang, tak masjid pun tak. Tak nampak muka langsung. Tu tak kena lah. Takat kata pergi duduk dekat bawah jam tu saja. Jauh beza sikit je. Lebih kurang dalam, nak rasa berapa meter lah. Lebih kurang dalam 50 meter lah kot. 50 meter berbanding dengan hotel Sofwah yang memang dekat ni. Tu dekat pihak ni dia jauh. Tapi duduk jauh pun sebenarnya ada kelebihan dia. Tengok Nabi sebut, Nabi ceritakan di dalam peristiwa ni. Sesungguhnya aku telah menerima berita bahawa kamu semua hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Kita nak pergi duduk masjid. Dijawab oleh mereka, benar wahai Rasulullah, begitulah hajat kami. Seronoklah kalau kata duduk dekat masjid, senang berulang alik. Tapi sebenarnya kalau hak yang kata malah ni, duduk dekat tu pun mayar dalam bilik ya. Pengalaman duduk bawa tu kita pun duduk habang kat jemaah. Ni dah kata mai jauh belanja mahal apa semua ni. Tak payahlah duduk semayang di bilik. Turun pergi semayang dalam masjid tu. Kelebihan dia besar. Dia kata, dah saya dengar ustaz kata semayang di bilik pun dia termasuk dalam tanah haram, dapat juga 100,000. Dia nak pakai tu. Allah. Duk buat alasan duduk dalam bilik pun syekh ni kata, ustaz ni kata tetap juga dapat 100,000. Ni dah duduk dalam masjid ni, kalau kata duduk di bilik juga, baik mayang Indonesia aja. Buat apa duduk main di sini dengan bayar mahal apa semua ni, rebut pulang duduk dalam masjid. Lepas tu kalau kata dapat hotel jauh pula, tengok hadis ini sebagai motivasi. Hakikatnya orang yang duduk jauh ni dapat gandaan pahala lebih banyak berbanding dengan orang yang dekat. Benar wahai Rasulullah, begitulah hajat kami. Sabda baginda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kamu. Wahai Bani Salimah. Dalam bahasa Arab ni disebut ya Bani Salimah. Dalam teks Arab Nabi sebut Bani Salimah, Bani Salimata. Dia sebenarnya dalam tu dia ada ditakdirkan harfun nida, ayat apa tu orang panggil huruf panggilan, wahai Bani Salimah. Diterjemahkan macam tu, wahai Bani Salimah. Dia kata wahai Bani Salimah, Bani Salimah, wahai Bani Salimah. Maksud dia yang tu, walaupun tak ada huruf nida, tapi sebenarnya maksud yang ni adalah panggilan Nabi kepada puak-puak Bani Salimah. Wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kamu, diyarukum tuktab asarukum. Ataupun usbut diyarakum, tetaplah kamu di rumah kamu, tuktab asarukum, akan dikira tentang kesan-kesan tapak perjalanan kamu ke masjid. Tuktab asarukum. Kalau orang yang belajar bahasa Arab ni faham maksud daripada kata-kata Nabi ni, Bani Salimata diyarukum tuktab asarukum. Maksudnya apa? Dia ada takdirkan, ya Bani Salimata, wahai penduduk-penduduk Banu Salimah, wahai anak beranak Banu Salimah, usbut diyarakum, duduklah, tetaplah kamu di kampung kamu, tetaplah di rumah kamu yang asal ni. Tuktab atharakum, nescaya akan ditulis kesan-kesan tapak kaki perjalanan kamu. Tuktab atharakum. Tu maksud tuktab tu ialah jawab kepada syarat. Kalau ikut takdirnya, ya Bani Salimata usbut diyarukum fatuktab atharukum. Dia ada takdir dia tu. Ya Bani Salimata usbut diyarakum
fatuktab asarukum. Wahai Banu Salimah, tetaplah kamu di rumah kamu, fatuktab. Fa tu maksudnya nescaya. Dalam ni dia tulis apa? Akan dikira. Maksud kalau kita baca ayat tu, wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kamu, akan dikira tentang kesan. Bila sebut kata akan dikira tu, di situ maksudnya jawab kepada syarat. Bila jawab syarat ni, menabak kata satu benda yang nak dikhabarkan. Bila hampa duduk di situ, fatuktab, maka kamu akan ditulis, kamu akan diganjari. Kamu akan diberi pahala kesan daripada langkah-langkah kamu. Fatuktab asarakum, maka ditulis kesan-kesan langkah-langkah kamu. Dia terjemah apa di sini? Akan dikira tentang kesan-kesan tapak perjalanan kamu ke masjid untuk berjumaat dan berjemaah. Bila dalam kurungan tu, dalam terjemahan yang ada di tangan Ana ni, dalam kurungan maksudnya benda tu tak ada di dalam teks Arab, tapi diterjemahkan berdasarkan kepada pemahaman penterjemah. Maksud Nabi kata apa? Wahai Banu Salamah, tetaplah di kampung kamu, maka akan dikira tentang kesan-kesan tapak perjalanan kamu ke masjid untuk berjumuah dan berjemaah. Tetaplah di rumah kamu, jangan berpindah. Tapi dalam bahasa Arab dia tak tulis tu. Tetaplah di rumah kamu, ya ada diarukum tuktab asarukum. Nabi ulang balik. Jangan berpindah, naknya tak ada pun dalam teks Arab. Tapi hak ni pemahaman daripada penterjemah. Tuktab asarukum, Nabi ulang 2 kali. Diarukum tuktab asarukum. Diarakum tuktab asarukum. Duduklah di rumah kamu yang asal, maka ditulis kesan tapak kaki kamu. Duduklah di rumah kamu yang asal, maka ditulis kesan tapak kaki kamu yang kamu langkahkan ke masjid. Dalam penterjemah dia tulis kata apa? Perjalanan kamu ke masjid untuk solat jemaat dan juga solat berjemaah. Khususnya kalau kata di Madinah, siapa yang semayang di Masjid Nabawi dapat 1000 kali ganda berbanding dengan tempat lain. 1000 kali ganda. Di Masjidil Haram 100,000. Kalau di Masjidil Nabawi 1000. Di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Itu dia punya kelebihan dia bila mana semayang di 3 masjid ni. Walaupun hampa duduk di sini dapat pahala banyak, bertambah banyak lagi ketika mana kamu langkah mai jauh daripada rumah kamu. Jadi jangan duduk merungutlah kalau kata hotel tu duduk jauh sikit. Kalau duduk jauh sikit pun langkah kita yang banyak diberi pahala di setiap langkah kita tadi. Jangan duduk merungut, jangan duduk kata apa payah ni, susah ni. Melainkan kalau duduk jauh pakai tak main langsung, duduk dekat jugalah. Itu tak apalah. Contohnya orang yang dah berumur. Orang dah berumur, sakit lutut, nak berjalan pun payah. Tapi nak pergi semayang di masjid juga demi memudahkan. Tak apalah, duduk dekat hotel dekat ni. Yang penting semayang berjemaah di masjid. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khutwatin darajatan. Wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu fi riwayat Anas radhiyallahu anhu. Menurut satu riwayat, sesungguhnya setiap langkah itu mempunyai darjah pahala. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan maknanya daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Nak beritahu kata duduk jauh pun tak apa, yang penting main masjid. Saya kan ada juga ulama mengatakan sengaja pi berjalan, tak mau naik kenderaan. Tak mau naik kemudahan yang ni, aku nak berjalan kerana Nabi kata kesan-kesan tapak kaki kita tu yang dapat pahala, lalu dia berjalan. Tapi bila kata berjalan kan kena keluar awal. Maksudnya hati dia sentiasa terpaut dengan masjid. Duk tengok dah masa lagi setengah jam lagi nak masuk ni. Rumah aku jauh juga. Dia siap dah. Siap 15 minit berjalan. InsyaAllah sampai tu ngam-ngam orang azan. Maksudnya dia langkah tu dia susun siap dah. Tapi kalau orang yang hati dia tak sangkut dengan masjid ni, 5 minit, tak apa, lambat lagi. 3 minit, dan lah dulu, sekali pi. Tengok-tengok orang dah azan, dan lah tunggu komat lu. Bila kata dah komat ke, bila dah baca surah ke, baru kalut cari kunci, cari helmet. Itu yang sujud tu berasa lain, helmet tak ada muka. Ada kat sini tu. Dia helmet tak ada muka. Mai-mai di sini orang dah sembahyang, dah kalut. Masuk Allahu Akbar. Rokok apa tak terasa lagi. Sujud lain macam. Rupa-rupanya helmet tak ada muka. Tu jadi kalut tu. Kerana apa? Hati dia tak terpaut dengan masjid. Biarlah rumah kita jauh sikit. Yang penting kita sentiasa ke masjid. Pengajaran daripada hadis. Orang Islam tidak dikehendaki tinggal terlalu berhampiran dengan masjid. Oleh kerana ditakuti akan mengotori kawasan masjid dan juga mengurangkan keindahannya. Kalau kata duduk dekat masjid sangat ni, duduk rapat sangat, bimbang takut di masjid tu orang nak sembahyang pun tak selesa.
Tambah pula duduk dekat masjid. Boleh tak rumah ni menempel dengan masjid? Tak ada masalah, boleh je. Boleh je, tak ada masalah. Kalau ikut tengok di dalam bentuk rumah Masjid Nabawi. Memang rumah Nabi wafat di dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi wafat dalam rumah Sayyidatina Aisyah, di rumah Nabi. Melekat betul dengan Masjid Nabawi. Sedangkan Nabi kata, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan juga mimbarku adalah taman-taman syurga. Bila sebut kata taman syurga ni, baru ni ada terbaca. Siang tadi kok ada terbaca satu kata-kata tercantik. Dia kata duk apa? Duk kalut nak masuk pi raudhah, sembahyang di raudhah. Sedangkan kita di sini majlis-majlis ilmu banyak awak tak pi. Hak raudhah kalut nak pi, isi nusuk lah apa semua. Pulun nak masuk bergaduh tolak sana sini. Sedangkan raudhah tu kok keliling masjid kita pun banyak dah. Ni di antara raudhah lah ni. Taman syurga. Nabi kata, "Idza marartum bi raudhatil jannah farta'u." Apabila kamu lalu dekat taman syurga, maka singgahlah. Lalu Nabi tanya, sahabat tanya, siapa di manakah taman syurga tu? Raudhatul min riyadil jannah ni. Nabi kata, singgahlah di taman syurga. Nabi kata, itulah majlis-majlis ilmu. Ni pun dia juga ni. Tapi tak gaduh nak kena isi, tak gaduh berebut pun. Tapi orang tak mau main. Itu pun pasal agak. Kemudian ni yang keduanya, kata-kata tadi disebut, buat apa duk kalut, pergi minta doa dekat syekh-syekh. Syekh main je suruh berdoa, doalah ya syekh, bagi aku ni murah rezeki. Kita terlupa sebenarnya doa yang mustajab tu ada pada ibu kita. Ibu kita pergi minta doa dekat ibu kita, doa mustajab. Baik daripada tok syekh lagi. Kemudian yang ketiga ni, apa dia tadi kata masjid ke apa tu? Duk kalut dekat duk kalut nak pi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sedangkan masjid yang dekat rumah payah nak jejak. Patutnya di rumah dekat dengan rumah ni lah yang sepatutnya kita pi dulu. Insya-Allah bila rajin duk pi ke masjid dekat rumah ni, bila mana pi ke Mekah, pi ke Madinah, mudah untuk dirikan solat jemaah di masjid. Pengajaran daripada hadis, orang Islam tidak dikehendaki tinggal terlalu berhampiran dengan masjid oleh kerana ditakuti akan mengotori kawasan masjid dan juga mengurangkan keindahannya. Ni masuk bilik ayak dah, rumah melekat dengan masjid. Oh, dia masuk bilik ayak, prok-prek, dengar di sini kita nak sembahyang pun tak selesa. Sebab itulah dijauhkan, jangan terlalu rapat dengan masjid. Walaupun seorang itu tinggal berjauhan daripada masjid, Allah telah menjanjikan setiap langkah perjalanannya ke masjid diberi ganjaran pahala. Berjalan. Tapi naik motor macam mana? Boleh juga, yang penting pergi ke masjid. Tapi macam mana ceritakan tadi, ada setengah ulama tu tak mau naik kenderaan ni kerana apa? Kerana nak berjalan, setiap langkah tu ada dikira pahala. Kalau kita kata makam macam tu tak apalah. Ni tengok tapi macam mana motor rosak. Duk buat alasan macam tu. Naik motor pula lagi hujan, basah lagi. Dia buat alasan banyak. Sebenarnya kalau cerah tak hujan pun tak pergi juga. Alasan banyak. Yang penting pastikan hati kita ni sentiasa rapat dengan masjid. Kemudian yang seterusnya hadis yang kedua, wa an Abi Munzar. Disebut wa an Abi Munzar dengan fathah. Wa an Abi Munzar Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi adh-dhalma' wa fi ar-ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idha raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka zalika kullahu rawahu Muslim wa fi riwayatin inna laka mahtasabta. Daripada Abu Munzar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ada seorang lelaki yang aku tidak mengetahui ada orang lain tinggal lebih jauh daripadanya daripada masjid. Ada seorang lelaki yang aku duk tahu ni, dia ni duk jauh daripada masjid. Orang itu tidak pernah tertinggal daripada sembahyang berjemaah. Dia pernah ditanya atau aku sendiri bertanya kepadanya, alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keldai untuk tungganganmu di waktu malam dan di waktu siang yang panas. Ni orang lelaki ni ditanya, dah ada duduk berjalan selalu, baik beli kenderaan ke apa ataupun orang nak bagi. Macam mana boleh ke tak ni nak bagi kenderaan kat dia habuan mudah untuk berulang alik. Wafir ramda' ni maksudnya dalam tengah hari rembang, panas.
Ikutnya panas ni, Nabi kata tunggu sejuk saat dulu. Lalu kerana tak mau nak bagi dia berjalan dalam tengah panas, maka dicadangkan supaya beli kenderaan. Faqala, lalu berkatalah lelaki tadi, aku tidak suka rumahku berhampiran dengan masjid kerana aku mahu supaya ditulis pahala bagi tiap-tiap perjalananku ke masjid dan ditulis pahala waktu akan kembali kepada keluarga aku. Allahu Akbar. Tu tinggi martabat. Tu cerita dia tu. Cerita dia orang yang tak mau naik kenderaan kerana apa? Nak ambil pahala untuk langkah pergi ke masjid. Kita agak-agak boleh ke tak sampai ke tara ni? Kalau boleh, Alhamdulillah, syukur. Dan jangan takabur, jangan sombong. Minta doa, ya Allah tetapkanlah keadaan aku sini rajin duduk berjalan ni sampailah aku mati. Biar dalam keadaan aku suka pergi berjalan ke masjid. Minta. Jangan duduk tunjuk orang bila dengar tu. Oh, aku dah buat banyak. Hampa tengok aku dah buat ni. Dia jadi takabur pula. Ada jadi sombong pula. Sorokkan ataupun jangan duk tunjuk, jangan duk bangga cerita kepada orang lain. Yang penting kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak suka rumahku berhampiran dengan masjid kerana aku mahu supaya ditulis pahala bagi tiap-tiap perjalanan ke masjid dan ditulis pahala waktu akan kembali kepada keluarga aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan untukmu semua itu. Pahala-pahala itu Allah Ta'ala dah bagilah kepada kamu. Hakikatnya kalau kata kita duk buat selalu, tiba-tiba ada orang bagi, naiklah kenderaan. Tapi kalau kata aku seronok berjalan lagi, naik kenderaan pun insya-Allah dapat pahala. Ataupun kita naik kenderaan tadi kerana nak lindungi hati kita daripada takut riak, takut takabur. Dah dengar kata hadis ni, oh hebat ni orang pergi berjalan, tawarkan kenderaan pun tak mau. Aku sebahagian daripada mereka takut jatuh sombong, kita naik kenderaan dapat pahala 2 kali berbanding dengan hak pergi berjalan juga ni. Dengar-dengar macam tu kadang tu hati kita cukup payah nak kena jaga ni. Nak jaga hati ni. Apa tengok ni, dia naik riak, dia naik sum'ah, dia naik ujub, dia naik takabur. Cukup payah ni. Tapi bila kata boleh jaga, alhamdulillah fa biha wa ni'mah. Tu tengoklah hati kita macam mana. Kalau kata boleh jaga tengah jalan tu, maka teruskan. Tapi duk nampak kata tak boleh ataupun tinggal langsung tak pergi ke masjid, naik kenderaan lah. Tak payahlah duk pergi berjalan kaki. Rawahu Muslim wa fi riwayatin innalaka mahtasabta. Menurut satu riwayat, sesungguhnya bagi engkau apa yang telah engkau hitung langkah ke masjid itu. Dapat pahala dengan apa yang dilakukan. Pengajaran pada hadis, walaupun seorang itu tinggal jauh dari masjid dan ia menggunakan kenderaan untuk datang ke masjid, dikirakan juga pahala baginya mengikut jarak jauh perjalanannya. Walaupun duduk jauh dapat pahala. Dapat saja ganjaran. Yang penting pergi ke masjid. Yang penting pergi. Jangan pula bila dah ada kenderaan pun tak mau pergi. Dah dulu jalan kaki, sakit tak pergi dah. Kemudian buat alasan. Lepas tu bila kata dah sakit teruk tak boleh nak berjalan, masa tu berdoa. Minta pada Allah Ta'ala, minta ke orang lain. Doalah bagi saya ni sihat boleh duduk pergi masjid. Sihat-sihat tak pergi pun. Tu masalah tu. Bila ada doa dapat kesihatan, keluar daripada hospital tak pergi juga. Tu rugilah. Allah Ta'ala dah bagi peluang kedua, tetap tak mau nak guna. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat ni, Abdullah dan juga Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni sahabat yang faqih. Juga Abdullah ni juga sahabat yang dekat dengan Nabi. Banyak ilmu-ilmu yang diambil daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiq baw'udiha illa adkhalahu al-jannah illa adkhalallahu bihal jannah. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ni kali pertama ni kalau kita berjumpa dengan Abdullah ataupun Ibnu Amr bin As, kali pertama kita berjumpa. Sikit kita cerita berkenaan dengan latar belakang dia. Abdullah Amr bin As ni kalau dalam kitab Dalil Falihin menceritakan dia adalah orang yang kurang sikit meriwayatkan hadis berbanding dengan Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pun pernah menyebutkan siakan Abu Hurairah kata dia ni lagi banyak daripada aku. Tapi dalam Sahih Bukhari Muslim kurang sikit. Tapi Abu Hurairah memperakui bahawa Abdullah bin Amr bin As antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan. Dia ingat banyak. Dan hujah Abu Hurairah dia kata kerana Amr bin As ni, Abdullah bin Amr bin As ni, dia ni bila dengar saja apa yang Nabi kata dia tulis. Dia tulis. Aku ni hanya ingatan saja.
Dia ingat Abu Hurairah ingatan dia cukup hebat. Tapi kalau Abdullah bin Amru ni seorang sahabat Nabi yang banyak menulis hadis. Dan dia ni pula tak duduk di Madinah. Dia banyak duduk di luar. Dia lepas pada kewafatan Rasulullah, dia berpindah pergi duduk di Mesir. Dia duduk di Mesir. Kemudian sekali-sekala saja balik ke Madinah. Tapi berbanding dengan Abu Hurairah ni banyak meriwayatkan hadis dan dia duduk di Madinah, ramai orang yang duk mengambil daripadanya. Kemudian Abdullah bin Amru ni pula dua orang sahabat, pak dia Amru dan dia nama Abdullah, beza umur hanya 12 tahun. Sinta asyarata sanah disebutkan dalam kitab Dalil Falihin. Maksudnya muda lagi tu Amru tu dapat anak dia yang bernama Abdullah ni dalam keadaan muda. Dia menikah muda, dapat anak ni pun muda lagi. Beza umur hanya 12 tahun saja. Dan Abdullah bin Amru ni ada riwayat mengatakan wafatnya beliau di Mekah. Ada yang kata di Mesir, ada yang kata di Taif. Banyaklah tempat yang mengatakan bahawa dia ni meninggal di banyak tempat. Tapi sebenarnya yang tepat itu tak pastilah di mana. Cuma pendapat-pendapat ulama yang mengatakan macam tu. Kemudian kata Abdullah bin Amru, ada 40 perkara kebaikan yang amat tinggi darjatnya ialah memberi pinjam kambing betina untuk diminum susunya. Tidaklah seorang pun yang mengerjakan satu daripada kebaikan daripada 40 perkara kebaikan tadi dengan mengharapkan pahala dan mempercayai akan janjinya, melainkan Allah akan memasukkannya ke syurga. Dia ada 40 ni. Dalam hadis ni sebut kata arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ada 40 perkara yang paling tinggi sekali ialah bagi minum susu. Nanti yang nak ceritakan tadi, sebagian ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata 40 ni seperti mana yang dikira oleh Hasan bin Atiyah. Hasan bin Atiyah. Dia kata Hasan bin Atiyah kira hanya 15 saja. Tak sampai 40, hanya 15 saja. Tapi bila dia sebut kata sebenarnya yang kata 15 tu dia lebih lagi. Bukan kata 15 saja, sebenarnya lebih lagi. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata lebih daripada 15 sebenarnya cukup dan sebenarnya ada yang lebih lagi pula. Ada juga Ibnu Daqiq dia mengirakan lebih daripada 40. Lepas tu macam mana nak sesuaikan dengan hadis ni? Nabi kata 40 cabang. Macam mana yang boleh jadi 40 cabang ni? Jadi sebenarnya nak cerita kata kebaikan ni cukup banyak. Walaupun Nabi hanya sebut kata arba'una khaslatan, ada 40 perkara yang paling tingginya memberi orang pinjamkan binatang ternakan kita untuk diperah susu dan diminum. Itu yang paling tinggi. Kemudian ada ulama-ulama buat kira lain daripada tu, maksudnya rendah sikit daripada tu, seperti mana dalam hadis-hadis sahih yang lain, jawab orang bersin, kemudian bercakap dengan percakapan yang baik, jumpa sahabat dalam keadaan muka yang manis, kemudian kata-kata yang baik, duk diam tu pun termasuk di dalam arba'una khaslatan, 40 perkara yang mana yang paling tinggi memberi susu kepada orang lain untuk minum. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidaklah yang melakukan, maksudnya amilin ni orang Islam, ma min 'amilin, tidaklah yang melakukan perkara tersebut dengan salah satu daripadanya raja'a sawabiha, mengharapkan pahalanya daripada Allah Ta'ala, wa tasdiqa maw'udiha, dan membenarkan janji-janjinya, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga kerana apa? Dia melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Walau bagaimanapun perlu kita ingat, kebaikan yang kita lakukan sebenarnya tak boleh memasukkan kita ke dalam syurga melainkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena faham. Ada setengah orang dia keliru benda ni. Bila dengar ustaz kata dalam kitab tulis sebenarnya kita ni masuk ke dalam syurga bukan disebabkan amalan kita. Bukan disebabkan amalan kita, tapi kita masuk kerana apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan amalan kita. Walaupun dalam kitab ni disebut kata mengharapkan. Sebenarnya memang mengharapkan, dalam hadis ni sebut mengharapkan syurga. Tapi sebenarnya yang masukkan kita ke dalam syurga ni bukan dengan amalan-amalan kita. Kalau baca balik dalam bab Tauhid, dalam kitab Tauhid disebut Allah Ta'ala boleh saja memasukkan seorang hamba yang banyak beribadah, rajin buat amal kebajikan, rajin bersemayang ke dalam neraka. Dan boleh saja Allah Ta'ala memasukkan seorang pelacur, seorang
pendosa masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan duk bangga sangatlah dengan amal perbuatan kita. Bila mana Allah Taala suruh buat, kita buat. Tapi bila mana nak masuk ke dalam syurga tu hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang hatinya tu sampai ke tingkat, sampai ke pangkat, aku buat ni bukan kerana syurga ataupun neraka, bukan kerana dosa dan juga pahala, melainkan kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Tu yang paling tinggi. Jangan keliru. Ada setengah orang keliru tu. Ni dengar lain macam ni kata-kata ni. Hak ni martabat yang tinggi ni. Martabat yang tinggi pada ahli tasawuf, dia tak nampak yang melainkan redha Allah Ta'ala. Sampai akan satu ketika nanti kita akan dengar, masuk neraka pun tak apa, yang penting Allah Ta'ala redha. Tu lain tu bunyi tu. Tu kena faham. Orang tasawuf, bila dia dengar macam tu, masuk neraka pun tak apa, yang penting kerana redha Allah Ta'ala. Maksudnya dia berserah pada Allah Ta'ala. Kalau dari satu sudut, dia ni cakap lain macam ni. Tapi berbeza dengan orang maksiat. Orang maksiat kalau cakap, neraka pun neraka lah. Itu lain bunyi dah. Lain bunyi dia tu kena faham. Orang yang tinggi, hakikat dia tu, last sekali dia akan sampai ke martabat, yang penting redha Allah Ta'ala. Buat apa-apa redha Allah Ta'ala. Nak ke syurga ke neraka, redha Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala, tu baca satu hadis yang lain lagi. Nabi kata apa? Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata, Inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu muharraman fala tazalamu. Aku jadikan kezaliman tu haram bagi diriku dan aku haramkan pada semuanya, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Allah Ta'ala tak akan zalim kita. Buat benda yang baik, Allah Ta'ala bagi syurga. Walaupun kita ni dah berserah ke neraka pun tak apalah, yang penting redha Allah Ta'ala. Maksudnya penyerahan yang bulat. Tak ada dah istilah kata kot lain. Tu kalau kata pada ahli tasawuf, tinggi tu. Jangan silap faham. Ada setengah orang bila kata, baca macam tu, ini lain macam ni, awak jadi macam ni. Faham betul-betul maksud dia. Kita yang tak reti, lalu kita duk kata orang tu gila, orang tu tak betul, orang tu tak kena. Macam sebahagian puak ni duk kata kepada Imam Syafi'i, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa. Wahai Tuhanku, aku tak layak untuk masuk ke syurgamu. Namun aku tak sanggup menanggung nerakamu. Memanglah dah manusia. Dia pun baca secara umum macam tu, memanglah tak dapat maksud dia. Tapi bagi orang yang dalami pada ilmu hakikat, dia akan nampak maksud di sebalik kata-kata tadi. Jadi kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Buat amal kebajikan, buat amal kebaikan yang seperti mana disebutkan dalam hadis ini, mengharapkan pahala. Tapi martabat dia rendah lagi tu. Yang sebenarnya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, yang tu paling tinggi. Kalau dapat kat mana pun, yang penting redha Allah Ta'ala, insyaAllah dah. Lepas pada redha Allah Ta'ala, apa dia lagi? Pasti dah syurga yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Penutup pengajaran daripada hadis. Di antara perkara kebaikan yang digalakkan oleh Islam, melakukannya ialah memberi pinjam sesuatu kepada orang lain yang mempunyai manfaat yang dapat melaksanakan sebahagian daripada kesulitan seseorang. Ini kelebihan bila mana kita bagi pinjam. Bagi pinjam kepada orang lain, kelebihan dia tu lebih banyak dengan kita bagi terus. Contohnya bagi duit. Bagi duit, orang tu minta kita bagi 100. Dia kurang pahala dia berbanding dengan orang tu mai nak pinjam, nak utang. Kita bagi dia utang. Siapa yang bagi utang kepada orang lain, gandaan dia 10 kali ganda berbanding dengan orang yang bagi duit. Bagi macam tu saja. Ni dalam hadis Isra Mi'raj. Nabi pernah sebutkan yang tu. Ketika mana aku masuk ke dalam syurga, aku nampak tulisan. Siapa yang memberi orang lain pinjam duit, bagi hutang, gandaan dia 10 kali ganda berbanding dengan orang bagi sedekah macam tu saja. Tengok balik dalam hadis Isra dan juga Mi'raj. Lebih kurang 9 lagi nak Isra Mi'raj no. Kita 9 lagi, kau berapa hari lagi? Tak ada jam, tapi dekat dah. Dekat dah Isra Mi'raj ni, dia Jamadil Akhir. Hujung bulan ni rejak. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tengok hadis tu. Hadis tu cerita siapa yang bagi orang lain pinjam, gandaan dia 10 kali ganda berbanding dengan orang yang bagi macam tu saja. Sebab apa? Bagi orang pinjam ni gandaan dia lebih. Kerana bila mana kita bagi pinjam, orang tu dia akan berusaha mencari duit lain, dia usaha untuk tambah, nak bayar balik. Tu kelebihan dia. Berbanding dengan orang yang dapat macam tu saja, dapat jadi hak milik dia, lepas tu dia kena minta lain pula. Di sini juga nak beritahu kata, kita minta untuk jadi hak milik kita dengan kita minta pinjam tu lebih besar ganjaran pahala dia. Bila mana kita pinjam, kita berusaha untuk bagi balik, tu ganjaran pahala dia lebih besar.
Berbanding dengan orang bagi RM100, kemudian habis macam tu saja, kita lupa dah nak balas balik macam mana. Tu beza di antara bagi hangus macam tu dengan bagi dengan cara kita pinjamkan dia duit kita tadi. Itulah 3 hadis yang boleh kita huraikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Jadi lepas pada ni kalau kata duduk rumah jauh sikit, jangan berasa kata benda tu tak ada apa. Dapat package pergi umrah duduk jauh sikit pun jangan duduk merungut. Ingat ni Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak. Kisahnya apa? Mungkin lepas pada ni nak kena bayar package umrah tu jadi mahal. Cari jauh sikit lah, murah sikit. Tak apa, bayar murah, pahala pun banyak. InsyaAllah siapa yang beli package yang murah ni, di antara kelebihannya boleh iktikaf lama di masjid. Tambah buat musim panas. Musim panas dia duduk masjid lama sikit lah. Nak balik hotel jauh. Duduk iktikaf lama di masjid. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ni. Mohon maaf salah kata silap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.